Selamat pagi dan salam sejahtera. Intan Sabah terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat datang ke webinar keselamatan cyber dan kriptografi dalam sektor awam pada pagi ini. Webinar pada kali ini dilaksanakan secara atas talian melalui aplikasi Zoom dan dipancarkan secara live melalui laman Facebook Intan Kampus Wilayah Sabah. Tuan-tuan dipohon untuk mengisi dan melengkapkan tulisan kehadiran melalui pautan Google Form yang telah dimasukkan di dalam ruangan chat Zoom dan Facebook Live. Untuk makluman, akses melalui aplikasi Zoom bagi mengikuti webinar ini adalah terhad. Sehubungan dengan itu, webinar ini juga boleh diikuti secara live melalui laman Facebook Intan Kampus Wilayah Sabah. Jangan lupa like dan share webinar ini. Diharapkan tuan-tuan tidak melepaskan peluang ini karena webinar keselamatan cyber dan kriptografi dalam sektor awam akan disampaikan oleh pakar IT dan keselamatan cyber yang bertauliah dan berpengalaman luas. Secara ringkas program pada pagi ini, webinar keselamatan cyber dan kriptografi dalam sektor awam akan bermula pada jam 9 pagi ini. Sesi ceramah pertama, kriptografi, pengenalan dan penggunaan di sektor awam yang akan disampaikan oleh Dr. Nazrul bin Omar daripada Intan Bukit Kiara akan berlangsung sehingga jam 10 pagi. Seterusnya sesi akan diteruskan dengan topik jenayah cyber daripada Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Sabah DSP Puan Lai Mileng akan berlangsung sehingga 11 pagi, dan sesi terakhir kesedaran keselamatan cyber bersama dengan pakar penceramah IT, Encik Rasudin Ramudin akan berlangsung sehingga jam 12 tengah hari. Tuan-tuan dimohon untuk menetapkan mod senyap bagi fungsi mikrofon bagi mengelakkan sebarang gangguan berlaku sepanjang webinar ini berlangsung. Tuan-tuan boleh menyatakan soalan di ruangan komen aplikasi Zoom atau Facebook Live. Soalan akan dikumpul dan diutarakan oleh saya kepada penceramah dari semasa ke semasa. Dan bagi tujuan pengesahan kehadiran, tuan-tuan dikehendaki mengesahkan kehadiran melalui pautan Google Form yang telah dikongsikan di ruangan komen dan chat. Sekian pengumuman dan penerangan ringkas penganjuran webinar pada pagi ini. Jangan lupa like dan share webinar ini melalui laman Facebook Intan Kampus Wilayah Sabah. Kita jumpa semula pada jam 9 pagi nanti. Sekian, terima kasih. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Haris bin Ali, Pengarah Wilayah Intan Kampus Sabah, yang berusaha Dr. Nazrul bin Omar, Perunding Latihan Kanan Intan Bukit Kiara, DSP Puan Lai Mileng, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Sabah, dan Encik Rasudin Ramudin, pakar penceramah IT. Dialog-alogkan juga ketua-ketua jabatan yang turut serta mengikuti webinar ini dan seterusnya para peserta yang mengikuti webinar ini melalui aplikasi Zoom, dan juga kepada Anda yang sedang menonton kami melalui Facebook Live Intan Kampus Wilayah Sabah. Ucapkan selamat datang ke webinar keselamatan cyber dan kriptografi dalam sektor awam anjuran Intan Kampus Sabah. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana diberi kesempatan dan dipertemukan untuk kita bersama-sama menjayakan webinar pada kali ini. Bagi memohon keberkatan, marilah kita bersama-sama menandatangan agar penganjuran webinar ini mendapat rahmatnya dan akan berjalan dengan lancar.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas kurnia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Maliku ya Qudus, kami agungkan nama-Mu kerana hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Hafiz ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertautkan tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkatilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu redha dengan pemberian-Mu. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahawa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahawa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, penganjuran webinar ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan berkaitan dengan keselamatan cyber dan juga kriptografi, terutama di sektor awam. Dalam era pandemi COVID-19 ini, penggunaan teknologi amatlah penting. Walau bagaimanapun, peningkatan tren teknologi terkini hendaklah seiring dengan kepentingan keselamatan cyber. Tuan-tuan dan puan-puan, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara ringkas penceramah kita yang pertama pada pagi ini. Dr. Nazrul bin Omar merupakan perunding latihan kanan F48 di unit keselamatan cyber, sub cluster latihan dan pembelajaran digital di Matek, Intan Bukit Kiara. Berpengalaman selama 18 tahun di sektor kerajaan sebagai pegawai teknologi maklumat bermula pada tahun 2003, yaitu di Kementerian Kesihatan Malaysia, Mampu, Jabatan Immigration, dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Doktor juga berpendidikan ijazah sarjana muda teknologi maklumat Measuring Artificial Intelligence (UUM), ijazah sarjana sains komputer keselamatan maklumat UTM, dan ijazah doktor falsafah keselamatan rangkaian USM.
Dan tanpa melengahkan masa, dengan ini mempersilakan Dr. Nazrul bin Omar, penceramah pertama pada pagi ini, untuk memulakan ceramah beliau yang bertajuk Kriptografi, Pengenalan dan Penggunaan di Sektor Awam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada semua. Saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Intan Wilayah Sabah kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi ilmu lah. Kerana inilah kita berkongsi hari ini sebab saya pun dalam keadaan belajar juga sekarang, sama-sama kita menambahkan ilmu kita. So hari ini kita berkongsi satu tajuk bernama Kriptografi, Pengenalan dan Penggunaan di Sektor Awam. Seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Tuan Pengerusi Majlis tadi, nama saya Nazrul bin Omar. Okay, sekarang ni saya bertugas di Intan Bukit Kiara lah, di bawah kluster IMATEC. Pada hari ini kita akan berkongsi mengenai kriptografi, iaitu kita akan merangkumi pengenalan kriptografi. Kemudian kita akan tengok bagaimana kriptografi berfungsi. Kemudian kita akan tengok contoh kriptografi, macam mana kriptografi tersebut yang kita masukkan. Kemudian kita juga akan melihat apa yang dimasukkan dengan confidentiality, integrity, authentication dan juga non-repudiation. Dan juga kita akan tengok apa itu yang kita masukkan dengan infrastruktur kekunci awam ataupun nama lainnya kita panggil PKI. Dalam bahasa Inggeris PKI lah Public Key Infrastructure. Kemudian kita juga akan lihat digital signature dan last sekali kita akan tengok bagaimanakah penggunaan kriptografi di sektor awam yang telah kita gunakan sekarang. Okey, mungkin pada setengah tuan-tuan dan puan berasa kriptografi ni adalah sesuatu yang orang kata apa, yang asing. Tapi sebenarnya rata-rata bagi kita rakyat Malaysia yang menggunakan WhatsApp, saya rasa benda ni bukan sesuatu yang asing lah. Kerana kalau tuan-tuan perasan, kalau kita nak WhatsApp, kita guna WhatsApp bila kita nak hantar email ataupun kita nak hantar mesej, bukan email, mesej kepada kawan kita. Kalau kita buka dia punya WhatsApp tersebut, WhatsApp akan beritahu kat kita bahawa perbualan anda dengan rakan anda itu di-encrypt. Maksudnya di situ kita telah tengok bagaimana kriptografi telah pun ada dalam kehidupan keseharian kita. Di mana yang paling dekat sekali lah dalam kita punya WhatsApp kita. So bila kita dengar kriptografi ni sebenarnya dia bukan perkara yang asing, tapi sebenarnya dia telah pun berada dalam kehidupan kita. Di Malaysia ni saya ingat setiap hari lah kan, bila kita guna WhatsApp kita telah menggunakan kriptografi sebenarnya. So untuk pengenalan saya akan cover definisi kriptografi. Kemudian kita akan tengok definisi terminologi yang kita perlu tahu dalam kriptografi. Kemudian kita akan tengok sejarah kriptografi sedikit. Kemudian kita akan lihat kenapa kita guna kriptografi untuk kita memastikan kita punya keselamatan kita terjamin. Okey, sebagai definisinya ialah kriptografi ini boleh didefinisikan sebagai satu study ataupun practice of secure communication technique. Dia merupakan satu kajian ataupun amalan untuk kita memastikan bahawa kita punya komunikasi kita itu selamat. Dan kajian ataupun praktis ini saja berterusan, di mana pakar-pakar teknologi maklumat sentiasa mencari jalan untuk menghasilkan satu komunikasi yang secure, yang lebih efektif pada masa hadapan. Di mana kita akan cuba mencari di mana apakah algoritma yang lebih pantas dan lebih secure. Dia juga bertujuan untuk memastikan bahawa penghantar hanya penerima mesej saja yang boleh memanfaatkan mesej yang dihantar. Itu definisi yang paling mudah lah. Tapi sebenarnya maksudnya ialah macam ni. Kita nak memastikan bahawa apabila kita nak menghantar satu maklumat yang kita nak make sure bahawa ianya rahsia di antara kita dengan kita punya penerima, so kita menggunakan kriptografi. So kriptografi sebenarnya adalah untuk memastikan bahawa ataupun nak membolehkan kita supaya bila kita nak menghantar satu mesej yang rahsia, hanya kita dengan penerima kita saja yang boleh buka dan tengok mesej tersebut. Okey. Kemudian bila kita bercakap mengenai kriptografi, kita perlu tahu beberapa terminologi yang paling penting lah. Yang pertama sekali kita panggil sebagai cipher. Cipher ni adalah kita merujuk kepada algoritma kriptografi yang kita akan gunakan dalam semasa kita encrypt dan juga decrypt. So bila orang sebut cipher pada masa hadapan, kalau tanya saudara-saudara puan, apa itu cipher? Cipher sebenarnya ialah algoritma yang kita gunakan untuk kita encrypt dan decrypt. Manakala crypto system pula ialah sistem, keseluruhan sistem yang merangkumi
cipher dan juga key generation, di mana dia meliputi encryption, decryption dan macam mana kita menghasilkan kunci untuk kita menghantar mesej rahsia tersebut lah. So kita cipher ni algoritma crypto system adalah keseluruhan sistem kriptografi itu tu. Kita masukkan sebagai crypto system. Manakala plain text pula ialah merujuk kepada mesej yang kita boleh faham lah, yang belum di-encrypt lagi kita panggil plain text. Manakala mesej yang kita telah encrypt kita panggil ciphertext. Kemudian yang kelima, kita juga kena tahu apa itu key. Key ni adalah a bit to encrypt dan decrypt. Untuk encryption ini, kita mulakan key. Key ni maksudnya kalau macam rumah kita ada padlock, maksudnya kita punya kunci kat rumah kita, kita punya padlock kita tu kita mesti ada kunci dia. Dia sama juga dengan encryption. Encryption ni seolah macam kita punya padlock kita kat rumah. Kemudian untuk kita nak buka kita punya padlock, kita kena ada kunci. Sama juga dengan encryption. Dia ada algoritma tersebut dan untuk kita memastikan kita boleh encrypt, kita memerlukan kekunci. So kekunci ni adalah a set of bit untuk encrypt dan decrypt. So ini adalah 5 teknologi yang biasanya kita perlu faham lah untuk kita mendalami kriptografi. Okey. So apakah sejarah kriptografi? Sebenarnya kriptografi telah bermula pada zaman Mesir lagi, di mana bermula sebelum 1900 sebelum Kris, before Kris lah. Maksudnya pada zaman dahulu dah ada sebenarnya. Kalau tuan nampak pada slide saya dekat bawah tersebut ada satu batu yang telah di-craft pada zaman dahulu kala lah untuk menyampaikan mesej pada waktu dahulu. So boleh kita nampak, kita tak faham kan. So maksudnya dia adalah satu yang encrypted lah, kita tak faham. Dia adalah ciphertext. So pada zaman dahulu, dia ada 2 kaedah yang orang-orang zaman dahulu gunakan untuk buat kriptografi lah. Satu yang dinamakan sebagai transposition dan satu lagi yang dinamakan sebagai substitution. Okey. Dan cipher yang paling mula-mula sekali dicipta di dunia ni adalah dicipta oleh Julius Caesar yang dinamakan sebagai Caesar cipher. So model kriptografi hanya bermula pada tahun 1970-an, di mana IBM telah membangunkan satu algoritma yang dinamakan sebagai DES, iaitu Data Encryption System, Data Encryption Standard, DES. Kemudian selepas itu muncullah pula Diffie-Hellman dan juga RSA. So DES, Diffie-Hellman, RSA, kalau tuan tak pernah dengar, ia merupakan adalah algoritma encryption yang moden lah, di mana pada zaman sekarang sebenarnya kita selalu menggunakan benda ni lah dalam kita punya encryption kita sebenarnya. Tuan-tuan, kalau kita tengok dari segi WhatsApp tadi pun mereka menggunakan Diffie-Hellman sebenarnya untuk encrypt dan juga decrypt. Okey, so tadi kita ada sebut transposition. Transposition apa maksud dia? Maksudnya ialah in order kita nak encrypt kita punya message, apa benda yang kita buat ialah kita shift letters. Transposition maksudnya bahasa Melayu ialah kita tukarlah, reorder karakter daripada dia punya original message. Pada zaman dahulu mereka menggunakan 2 lah yang paling glamour sekali. Pertama sekali mereka menggunakan satu kaedah dinamakan pada rail fence, dan satu lagi nama dia route. Rail fence daripada nama ni kita dapat tahulah rail fence maknanya pagar. So dia sebenarnya macam mana kita nak ubah kedudukan huruf yang kita nak buat tu ialah kita menggunakan kaedah pagar. Pagar ni kita ada macam-macam jenis kita boleh buat pagar. Macam mana kita nak buat pagar 4 segi, ataupun kita nak buat pagar kita zigzag ke pun boleh, ataupun macam-macam lah. So dalam contoh yang saya tunjuk di bawah ini, di bawah rail fence, contoh ini ialah di mana huruf tersebut di order balik menggunakan kaedah zigzag, di mana kalau kita tengok dia perkataan hello world telah disusun mengikut secara zigzag, iaitu kalau ikut macam ni lah. So mana saya tunjuk dengan dia punya laser discrete melakukan zigzag. So apabila dia susun melalui zigzag, so dia dibaca daripada atas ke bawah. So daripada asal hello world, so bila kita encrypt dia akan jadi perkataan seperti inilah, hello WRTLO. So bila kita hantar benda ni kepada kita punya penerima, orang yang dapat di tengah-tengah dia takkan faham lah apa benda maksud ni. Itu zaman dahulu lah, rail fence. So manakala untuk kaedah route pula, kaedah route ni adalah maksudnya kaedah jalan lah, kita punya laluan. So untuk kaedah route, apa yang dibuat oleh orang zaman dahulu ialah mereka menyusun perkataan hello world dalam bentuk segi 4 macam ni.
So bila mereka nak baca, route dia lah daripada kotak belakang dan ke depan. So apabila mereka baca daripada kotak belakang daripada kanan ke kiri, so dia akan jadi encrypted message-nya seperti di bawah lah, D99L dan seterusnya lah. So 99 ni sebenarnya dia panggil padding, di mana kalau kita tengokkan Hello World ni dia tak cukup untuk mengisi ke semua kotak-kotak di dalam 4 segitiga ni. So apa yang mereka buat ialah 99 ni sebagai padding untuk cukupkan dia punya kotak, so mereka letak 9 lah kat belakang. So inilah hasil encrypted dan inilah kaedah transposition pada zaman dahulu, yang paling simple sekali lah. Kemudian substitution pula, maksudnya substitution kita tadi kita susun semula. Substitution maksudnya kita menukar huruf ataupun perkataan ataupun set of character dengan nilai yang lain. Sebagai contoh tadi saya ada maklumkan mengenai Caesar cipher, iaitu cipher yang mula-mula sekali dibangunkan di dunia ni lah oleh Julius Caesar. So Caesar cipher ni menggunakan kaedah substitution, di mana kalau tuan-tuan nampak kat bawah ni, ini adalah alat cipher pada zaman dahulu yang digunakan oleh Julius Caesar lah. So kalau kita tengok dia punya bulatan ini ada satu di atas, satu di dalam kan. So setiap tu ada huruf dia. So dia sebenarnya kaedah dia ialah kita nak menukarkan huruf yang kita nak hantar tu dengan huruf baru, di mana huruf baru tersebut macam mana kita nak tentukannya ialah dengan kita menggerakkan beberapa langkah. Sebagai contoh yang saya tunjuk di atas ni ialah Caesar cipher tiga huruf ke kanan. Maksudnya bila kita gerakkan 3 huruf ke kanan, dia akan menjadi macam return to base, dia akan jadi seperti di bawah ni lah. Sebab bila kita menggerakkan kotak bulatan di bawah ni 3 ke kanan, so huruf tersebut akan ditukarkan huruf lain di atasnya lah. So apabila kita nak menukarkan satu perkataan, kita akan follow the rule tersebut, dan sebagai contohnya kita akan dapat seperti yang di bawah ni lah. Bila kita nak encrypt return to base at once, bila kita menggunakan Julius Caesar punya cipher, dia akan menjadi seperti di bawah. So bila kita tengok di bawah ni, maksudnya bila kita hantar pada penerima kita akan susah untuk faham lah, kecuali mereka mendapat key tersebut. Key dia ialah 3 ke kanan. Jika mereka mendapat tahu key ialah 3 ke kanan, daripada situ baru mereka boleh decrypt apakah yang dimasukkan dengan encrypted message yang dihantar tersebut. Okey. So zaman dahulu ada 2 kaedah yang digunakan, iaitu kaedah transposition dan substitution. Jadi kenapa kita menggunakan kriptografi? Untuk kita memastikan bahawa mesej kita secure. Pertama sekali kenapa? Ialah kerana kriptografi ni dia boleh menyelesaikan data confidentiality. So maksudnya kalau kita nak merahsiakan kita punya data, kriptografi boleh buat benda tu untuk kita. Di samping itu juga, kriptografi juga boleh offer kita data integrity, di mana kalau kita nak memastikan bahawa bila kita hantar satu mesej kita tidak boleh diubah oleh orang lain, kriptografi pun boleh juga menawarkan benda tersebut kepada kita. Kemudian authentication. Kriptografi of course boleh memberikan kita authentication, di mana kita boleh verify penghantar itulah penghantar yang sebenar, bukan attacker yang cuba untuk menukar mesej kita. Dan yang keempat ialah non-repudiation. Non-repudiation bermaksud kalau orang tu hantar data, dia tak boleh cakap bukan dia yang hantar. Maksudnya bila dia hantar, kita terima. So kita bila menggunakan kriptografi, kita boleh memastikan bahawa bila dia hantar, dia tak boleh nak reclaim yang dia tak hantar. Itu nama dia non-repudiation. Kemudian kriptografi ni ialah sangat robust dan difficult. Sebab apa? Sebab mereka melibatkan matematik punya formula, dia juga melibatkan computer science, electrical engineering, communication science dan juga fizik. So dia sangat susah untuk di-crack lah, dan juga dia sangat robust. Dan dia juga boleh digunakan dalam pelbagai application, termasuklah electronic commerce, daripada payment card, digital currency, iaitu Bitcoin sekarang pun menggunakan kriptografi, computer password dan juga military communication. So inilah sebab kenapa kriptografi ini is very very important to us pada zaman sekarang lah. So bagaimana kriptografi berfungsi? So kriptografi berfungsi, dia ada 2 lah kaedah dia. Pertama sekali secara encryption, satu lagi lah secara hashes. So encryption ni tujuannya sebagai tadi lah, kita nak menyulitkan kita punya mesej kita untuk memastikan bahawa penerima je yang faham mesej kita. So kalau dia terlepas pada orang ketiga tidak akan faham lah. So untuk encryption dia kena ada decryption.
Sebab bila kita menyulit atau kita run kita punya encryption, bila jadi cipher, kita mesti ada decryption untuk menukarkan dia balik kepada bentuk yang kita boleh faham. So untuk encryption ni dia ada dua jenis. Satu ialah kita namakan symmetry dan dua kita nama dia asymmetry. Symmetry ni maksudnya ialah kunci yang kita gunakan sama je untuk kita guna semasa encryption, dan kunci yang sama juga kita gunakan untuk decryption. So algoritma yang termasuk di dalam symmetrical ni ada beberapa lah, iaitu DES, 3DES, AES dan WEP. DES ni yang pertama-tama sekali dibangunkan lah. Kemudian apabila pakar-pakar security mendapat tahu DES sudah secure, mereka memperkukuhkan DES dengan 3DES. Maksudnya 3DES ni mereka, bila kita nak encrypt, kita run kita punya message 3 kali DES. So dia lebih secure sikit lah. Kemudian kita ada ES dan juga last sekali WEP. WEP ni adalah yang kita guna zaman dahulu untuk kita punya wireless AP, access point. So dia merupakan symmetrical punya encryption. Dia menggunakan kunci yang sama untuk encrypt dan juga kunci yang sama untuk decrypt. Manakala asymmetrical, dia adalah macam public key infrastructure lah. Di mana asymmetrical ni maksudnya ialah dia menggunakan dua key yang berbeza, iaitu satu key public key dan juga kita nama satu lagi private key. Satu key digunakan untuk decryption dan kunci lain digunakan untuk decryption. Dia tak kisah sama ada nak guna yang mana dulu. Maksudnya kalau kita nak encrypt dengan public, decrypt dengan private. Kalau kita encrypt dengan private, decrypt dengan public. So yang paling pentingnya ada dua key untuk buat encryption dan decryption. Sebagai contoh algoritmanya ialah Diffie-Hellman tadilah. Diffie-Hellman dan juga kita ada satu algoritma yang kita panggilkan Al-Gamma, RSA pun termasuk di dalam asymmetry dan juga EC. EC ni elliptic curve, iaitu di mana yang paling glamour sekarang elliptic curve lah, di mana banyak kajian yang dilaksanakan sekarang lah, termasuk Bitcoin pun menggunakan elliptic curve sebagai dia punya encryption algoritma lah. Kemudian kita ada satu lagi kita nama hashes. Hashes ni berlainan sikit. Hashes ni dia bukan untuk kita menyulitkan data, tapi fungsinya ialah berlainan sedikit. Dia ialah untuk kita memastikan bahawa data yang kita nak hantar pada kita punya penerima itu tidak diubah oleh lain. Sebab action ni macam mana dia fungsi? Dia adalah satu algoritma, bila kita masukkan mesej ke dalam algoritma tersebut, dia akan menghasilkan satu string, di mana string tu tidak akan sama dengan yang lain-lain. Maksudnya kalau macam maksudnya satu string bila kita hashkan, dia hasilnya tidak akan sama dengan string yang lain. Nanti kita tengok macam mana. Okay, so dia ada banyak algoritma dia. Dia paling latest ialah SHA-3 lah. Tapi kita masih lagi menggunakan MD5 dan juga SHA-2. Okay, ini adalah sedikit contoh macam mana kriptografi itu berfungsi ataupun macam mana kita nak buat kriptografi. So saya nak sedikit contoh di mana macam mana kita nak encrypt dan juga nak decrypt. Okay. Katakan sekarang ni kita ada satu benda yang kita nak encrypt, iaitu katakan kita nak encrypt A, B dan C. Kita nak hantar kepada kita punya penerima A, B dan C, tapi kita tak nak tahu, kita tak nak orang lain tahu. Kita nak make sure kita sebagai penghantar hanya penerima kita je yang tahu. So katakan kita nak encrypt menggunakan algoritma yang paling simple saja, kita panggil algoritma SOR lah, iaitu exclusive OR. Exclusive OR ni sebagaimana yang tuan boleh nampak dekat di punya table, dia adalah satu operation lah. Operation ni maksudnya kalau dia ada input satu, ini adalah type ni, maksudnya input 2, input 1 dan input 2. Dia punya hasilnya nanti ialah, kalau kita SOR hasilnya ialah dia akan menghasilkan hasil satu jikalau salah satunya ada satu. Sebagai contoh, kalau kita SOR kosong dengan kosong, hasil dia akan kosong lah sebab dia tak ada satu. Kalau kita SOR kosong dengan satu, hasil dia akan jadi satu sebab dia ada satu kat sini. Kemudian kalau kita ada satu dengan kosong, hasilnya juga satu sebab ada satu daripada input dia. Dan kalau untuk input satu, dia akan jadi kosong sebab dia tak sama. So jadi kosong juga sebab dia tak sama. Dia SOR ni, dia punya algoritma ni ialah dia kena salah satu ada satu menjadi satu. Kalau ada dua satu ataupun tak ada satu, maksudnya dia adalah kosong. Ini dia punya rules dia lah. So key yang kita akan gunakan ialah D. So kita akan cuba buat macam mana kita nak buat encryption. Jika kita nak encrypt A, B dan C menggunakan SOR punya algoritma dan key ialah D. Okay,
So pertama sekali ialah sebab memandangkan bahawa komputer yang kita guna dia hanya faham 0101 iaitu binary. So kita akan kena tukarlah kita punya A, B dan C kita tadi kepada binary. So bila kita nak tukar A, B dan C ni kepada binary, hasilnya adalah seperti yang kat bawah sekali. So dalam binary sebenarnya komputer akan faham A ni sebagai 0110001. B adalah seperti di bawah dan C adalah seperti di bawah. So sebenarnya apa yang dibawa oleh komputer lah di bawah ni lah. So A seperti ini, B seperti ini dan C adalah seperti ini, dan D tadi key kita adalah seperti di bawah ni. Okey, so bila kita nak encrypt menggunakan XOR, so kita akan XOR kan A dengan key kita. So hasilnya adalah seperti dalam table output in binary. Sama juga macam B dan juga C. Kita akan XOR kan dia dengan key. So hasilnya adalah seperti dalam kotak ataupun dalam kolom output in binary. So apabila kita tukar kepada decimal dalam bentuk nombor, so dia akan jadi 567. Dan bila kita tukar kepada ASCII, dia akan jadi inilah. Dalam bentuk ASCII dia macam pelik sikit sebab dia adalah dalam bentuk signal, iaitu ENQ, iaitu inquiry, acknowledgement dengan bell. So dia dalam bentuk sesuatu yang orang lain tak faham lah. So bila orang tengok pun dia akan tengok dalam bentuk signal ENQ, acknowledgement dan bell. Manakala dalam bentuk nombor dia adalah 567. So kita akan hantar yang ni lah kepada kita punya penerima kita. So apabila orang lain dapat mesej tersebut, mereka tak faham apa benda ni kan. So macam mana kita nak encryptkan dia? So bila kita hantar kepada kita punya penerima, kita akan hantar yang ni tadi, ENQ, acknowledgement dengan bell ini bersama dengan key. Iaitu kita punya penerima kita, dia mesti dah tahu key dia adalah D. So bila dia nak decrypt, so 567 tadi, bila kita XOR kan balik dengan key iaitu D, dia akan dapat balik lah A, B dan C. Okey, ini salah satunya macam mana kita nak buat encryption dan decryption menggunakan algoritma yang paling mudah ialah XOR, exclusive OR. So tujuan saya tunjuk ni lah untuk menunjukkan macam mana asas dia kriptografi moden ini. Orang kita buat kriptografi moden ni kita berdasarkan pada XOR lah, kita gunakan ke algoritma XOR. So inilah cara dia. So macam mana kalau orang katakan seseorang tu cuba untuk crack kita punya mesej kita, tapi mereka menggunakan key yang salah. Katakan mereka menggunakan key Z. So apabila mereka menggunakan key Z, mereka tidak akan dapat output lah yang sebagaimana yang kita nak ABC tadi. Mereka akan mendapat del palan dengan penutup curly bracket. So ini nak menunjukkan macam mana kalau macam orang tu, kalau dia cuba crack dengan key yang bersalah, dia tak akan dapat output sebagaimana yang kita encrypt tadi. Okey. Seterusnya ialah kita pergi pada hashing. Tadi macam mana kita tengok encryption dan decryption itu berlaku lah ataupun dilaksanakan. So ini kemudian kita kena tengok juga hashing. Sebab tadi kita ada sebut pasal hashing. Hashing ni macam mana yang saya sebut tadi, ia adalah satu kaedah macam mana kita nak make sure bila kita nak hantar mesej kepada seseorang ataupun penerima, kita nak make sure bahawa mesej tersebut tidak diubah oleh orang lain. So sebagaimana yang kita tengok, kalau tuan-tuan boleh tengok di screen, okey, dia punya string yang saya hashkan ialah jangan bagi gaji kepada Samuel pada bulan ini. So hasilnya adalah seperti yang dalam kotak string hash. So bila kita tengok inilah hasil yang kita hantar kepada penerima kita, mereka akan boleh hash benda yang sama, dan bila mereka hash, mereka akan dapat hasil yang sama macam ni lah. So bila mereka hash balik dan mereka mendapatkan hasil yang sama, so mereka tahulah bahawa betul-betul daripada kita yang hantar. So tak ada orang yang boleh ubah. Tapi katakan bahawa ada orang telah ubah. Maksudnya daripada Samuel, S Samuel diubah jadi Z Samuel. So dia punya hash dia berbeza. Nampak tak? Dia berbeza. Walaupun kita ubah satu huruf saja, tapi hasil string hash dia ialah berbeza. So bila kita hantar benda ni kepada penerima kita dan penerima kita hash, tiba-tiba dia matchkan dia punya hashing yang kita hantar dengan dia berbeza, maksudnya dia boleh buat keputusan bahawa telah berlaku perubahan kepada string yang dihantar. Kerana apa? Kerana hash yang dihantar bersama string tersebut tidak sama.
So inilah fungsi hash. Bagi kita nak memastikan bahawa penerima kita boleh verify bahawa mesej yang kita hantar tidak diubah di tengah jalan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok infrastruktur kunci awam ataupun nama lainnya PKI, Public Key Infrastructure. Okey. Tadi saya ada sebut pasal asymmetric key di mana kita ada kaedah encryption menggunakan dua kunci yang berbeza, iaitu satu kunci public, satu lagi kunci private. Okey, so bila kita nak guna asymmetric key, bila kita ada dua kunci public tu kita kena bagi pada penerima kita. Cuba bayangkan kalau kita ada ramai orang, maksudnya kita nak berkomunikasi dengan 100 orang. So kita terpaksa buat 100 key untuk setiap orang yang kita nak berkomunikasi itulah. So untuk mengelakkan masalah tersebut, the scientist dalam computer science telah muncul dengan idea infrastruktur kunci awam, di mana kita cuma perlu create satu je public key. Kemudian public key tersebut kita letak dekat public punya directory, di mana private key dah simpan kat kita lah. So public key nanti siapa-siapa nak hantar mesej kat kita ataupun nak decrypt mesej kita, mereka just ambil je public key tu daripada public punya storage lah ataupun public punya directory. So biasanya infrastruktur kunci awam ni dia akan melibatkan registry authority dan juga certificate authority lah, di mana pada the first step bila kita nak create kita punya key tadi, kita akan hantar kita punya public key kepada registry authority untuk dia createkan kita punya certificate. So bila certificate kita di-create, kita akan letakkan pada public storage lah. So itu adalah the idea of infrastruktur kunci awam, iaitu di mana instead of kita nak create banyak kunci public kita untuk kita communicate dengan ramai orang, kita buat satu saja dan kita letak pada public directory. So nanti bila kita nak guna, orang tu semua public daripada public directory saja. Okey, kemudian kita tengok pula digital signature. Digital signature ni ialah satu kaedah di mana kalau macam kita kat dunia fizikal, kalau kita nak hantar satu surat dan kita nak memastikan bahawa orang yang kita terima surat kita tu kata bahawa this letter ni betul-betul daripada kita, biasanya kita akan sign kan, kita akan tanda tangan lah. So dalam dunia digital, nak tanda tangan tu agak susah sikit. So kita pakar-pakar telah come up dengan sesuatu yang kita panggil digital signature, di mana digital signature ni adalah untuk memastikan bahawa bila kita hantar satu dokumen, orang yang terima tu boleh memastikan bahawa memang benda tu daripada kita lah. So mereka menggunakan satu kaedah di mana dinamakan sebagai digital signature. Caranya ialah di mana dokumen kita ataupun mesej kita tersebut ataupun surat kita, bila kita nak hantar kepada seseorang, kita hantar dua benda. Pertama sekali, kita hantar kita punya surat kita dalam bentuk plain yang tidak ada encrypt. Kemudian kita hantar satu lagi pada dia ialah surat kita yang kita hash kan. Jadi kita tengok apa tujuan hash kan. Tujuan hash kita nak make sure kita transferkan kita punya surat dalam bentuk string yang hanya string tu unik pada kita punya dokumen kita lah. So kita hantar pada penerima kita surat yang kita nak hantar, dan juga kita hantar hash punya value yang telah hash daripada surat yang kita buat tadi lah. Kemudian kita hantar pada penerima, tapi hash kita yang kita hash tadi kita kena encrypt. Kita kena encrypt menggunakan kita punya private key. So dalam digital mereka menggunakan public key infrastructure lah, di mana bila kita nak hantar dua benda, satu surat kita tak encrypt, tapi hash yang kita buat tadi kita kena encrypt. Kita encrypt dengan kita punya private key, kunci yang kita rahsiakan. Okey, kemudian kita hantar pada penerima kita dua benda, satu surat yang plain, satu lagi hash value yang telah kita encrypt. So apabila kita punya penerima kita dapat surat tersebut dan juga dokumen encryption tadi encrypt, dia akan decrypt kita punya hash kita tadi menggunakan public key kita. Public key kita kat mana dia dapat? Dia dapat daripada public punya directory lah, di mana dia boleh mendapatkan dekat internet ke kat mana-mana. So dia akan decrypt dan dia akan dapat dia punya hash value. So bila dapat hash value, penerima tadi dia akan ambil surat yang kita hantar, dia akan hashkan lagi sekali. So dia akan match lah. Kalau hash kedua-dua hash tu sama, maksudnya betul lah. Surat ni adalah daripada kita. Sebab apa? Dia boleh
make sure bahawa daripada kita, sebab bila dia decrypt, dia menggunakan public key kita. So dokumen kita, kalau kita encrypt dengan public key kita, kalau kita encrypt dengan private key kita, hanya kita boleh decrypt dengan public key kita saja. So dengan ini dia boleh faham, dia boleh verify bahawa dokumen yang dihantar itu adalah daripada kita. Ini tujuan digital signature. Okey. So kemudian kita tengok balik pada confidentiality, integrity, authentication dan reputation. Kenapa kita perlu tekankan benda ni? Sebab kriptografi sebenarnya tujuannya lah untuk keempat-empat ni lah. So yang pertama sekali ialah untuk confidentiality. Confidentiality maksudnya kita nak make sure bahawa bila kita hantar mesej kepada kita punya penerima, kita kena make sure bahawa hanya kita dan dia saja yang faham mesej tersebut. Kalau online bila dia mendapat mesej, dia tidak boleh faham lah. So encryption akan membantu kita memastikan bahawa kita boleh capai benda tersebut lah. Kemudian integrity, kita kena make sure bahawa untuk memastikan bahawa data ataupun mesej kita tidak ditempel oleh orang, tidak diubah oleh orang lah sepanjang perjalanan. Menggunakan kaedah apa tadi ni kita tengok, iaitu menggunakan kaedah hash, di mana hash boleh membantu kita memastikan bahawa mesej yang kita hantar tidak diubah oleh orang lain. Kemudian authentication, kita juga boleh capai authentication menggunakan kriptografi, di mana kita boleh verify bahawa mesej yang kita sampai ataupun mesej yang kita dapat itu adalah daripada penerima yang sebenarnya, bukan daripada orang lain yang telah ubah ataupun attacker yang cuba do something pada kita lah. Kemudian non-repudiation. Non-repudiation ialah untuk memastikan bahawa apabila seseorang itu menghantar satu mesej kepada kita, dia tak boleh kata bahawa bukan dia yang hantar. Sebagai contoh, ini sangat penting dalam dunia financial lah, di mana bila seseorang tu dia transfer duit RM50, tiba-tiba dia kata dia transfer 500. Katanya ada orang yang cuba ubah. So dengan menggunakan kriptografi, kita boleh make sure bahawa benda tersebut tidak boleh berlaku, kerana apabila kita yang buat transaksi tersebut, kriptografi boleh memastikan bahawa memang dia yang buat, orang yang tak boleh buat. So dia juga penting dalam Bitcoin lah, sebab Bitcoin kita faham bahawa mereka menggunakan ledger di mana tidak ada orang yang boleh ubah. So mereka juga menggunakan kriptografi lah untuk memastikan bahawa non-repudiation. Maksudnya whatever transaction yang dia buat dalam dia punya Bitcoin, sebenarnya transaksi tersebut adalah betul-betul benar oleh orang yang sepatutnya. Okey, ini adalah gambar rajah lah, gambar rajah. So saya ingat yang ni saya skip lah, gambar rajah bagaimana confidentiality boleh dicapai menggunakan kriptografi secara symmetric key. Kerana adalah gambar rajah untuk kita tengok macam mana confidentiality boleh dicapai menggunakan asymmetric key, iaitu menggunakan dua kunci yang berbeza. Okey. Okey, macam manakah penggunaan kriptografi di sistem awam yang telah kita ada sekarang? Jadi, kriptografi sebenarnya kalau kita buka kita punya, orang kata apa, polisi kesihatan cyber, sebenarnya dah dalam kita punya polisi kesihatan cyber dah ada benda ni, di mana kalau kita baca lah, kita boleh faham dalam tersebut bahawa kerajaan sangat mementingkan kriptografi, dan kerajaan sebenarnya telah menggariskan kepada kita macam mana kita nak menguruskan kriptografi di sektor awam. Dan dia juga kalau kita tengok adalah siapa yang pernah buat SMS pun, SMS ni adalah salah satu orang kata kawalan di dalam iSMS. Tapi pada hari ini saya cuma nak highlight benda-benda yang telah kita gunakan lah. Kalau tengokkan di sektor awam, sebenarnya kita telah menggunakan kriptografi dengan sangat banyak sebenarnya. Pertama sekali ialah kita gunakan dalam SSL, kemudian yang kita juga telah menggunakan di NSSEC, kemudian kita juga telah menggunakan di KIM, kita juga ada GPKI, dan yang kelima dari segi secure programming lah. Okey, untuk satu ialah SSL. SSL ni apa? SSL ni secure socket layer untuk HTTPS. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya sekarang ni kalau tengok dalam web government semua dah ada SSL. Di mana apa tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk memastikan bahawa kita punya WhatsApp kita ataupun portal kita secure. Dia macam ni tuan-tuan mana puan. Sebab kalau kita tak ada SSL, kalau kita ada bot username dan password kan. Maksudnya username dan password kita nak masukkan nama dan juga password kita. Kalau kita tak ada SSL, bila kita hantar kepada server, katakan ada orang kat tengah-tengah tu dia capture kita punya paket kita, dia boleh buka dan dia nampak kita punya password dan username. So agak berbahaya jugalah kan. So that's why kita kena guna SSL. SSL ni ialah tujuan dia ialah untuk memastikan bahawa
kita punya paket kita di-encrypt semasa kita melayari portal kita. So kebaikannya bila kita ada sesuatu yang kita perlu masukkan kat portal tersebut seperti username dan password, atau kita nak buat carian ke apa, ataupun kita nak masukkan maklumat kita, benda tu di-encrypt. So daripada kita punya PC kita sampai ke server, dia di-encrypt supaya jika ada attacker yang cuba untuk orang kata apa, intercept data kita, so dia akan hanya nampak dalam bentuk yang encrypted je lah. So untuk SSL ni, cara dia macam mana? Cara ni ialah kita kena mendapatkan juga sertifikat. So dia menggunakan public key infrastructure, di mana kita kena buat digital certificate, di mana kita kena web server kita kena createkan public key dan juga private key untuk dia. Private key tu kita simpan dalam server portal kita. Public key tu kita akan publishkan dekat kita punya public directory lah. So bila katakan seperti mana yang di kat screen, kalau browser kata kita nak access portal kita, katakan YouTube. So bila kita kata www.youtube.com, apa yang YouTube cakap, saya bercakap menggunakan HTTPS ya, di SSL. So inilah CJ saya, public key. So dia akan hantar balik kat kita supaya kita verifikan public key dia dengan CA lah. Nanti apabila kita dah verify bahawa memang betul public key yang dihantar oleh server tersebut adalah sama macam yang dekat public directory, so kita akan teruskan communication menggunakan encrypted punya channel. So benda tu akan berlaku sehinggalah kita habis communication kita dengan server. So SSL sangat penting juga sebenarnya. So sebab dia bukan saja dia boleh membantu kita untuk memastikan portal kita selamat, dia juga untuk memastikan bahawa kita betul-betul berkomunikasi atau buka laman web yang sepatutnya. Bukannya laman web yang telah dibuat secara phishing oleh orang lain. Sebab bila kita ada SSL ni, kita boleh memastikan kalau kita access www.intanbk.intan.my, maksudnya betul-betul portal yang kita access itu ialah milik Intan, bukannya yang telah di phishing ataupun yang telah di-deface orang lain lah. Itu pentingnya SSL, buat HTTPS. Kebanyakan semua kita dah guna SSL lah sebenarnya. Okey, yang kedua adalah, ini contohnya, ini contoh Intan lah. Intan sekarang kalau tengok telah menggunakan SSL. Okey. Kemudian kita ada DNS set. DNS set ni apa? Nama dia lah DNS secure. Okey, sebelum ni kita tak ada DNS set. So kita ada DNS saja. So problem DNS ni ialah, yang tak ada set ni ialah, katakan kita nak sebab DNS ni fungsi dia ialah kita nak mendapatkan alamat server yang kita nak access. Sebagai contoh tadi kan, katakan saya nak access www.youtube.com. So komputer kita dia tak faham www.youtube.com. Dia kena dapatkan IP of YouTube. So dia kena tanya IP YouTube tu dengan DNS server. So DNS server nanti dia akan provide kat kita IP address lah. So the problem is kadang-kadang server DNS kita tidak berupaya untuk bagi IP tersebut sebab dia tak tahu. Dia kena tanya server lain, DNS lain yang kat luar dekat public. So terdapat kemungkinan bahawa bila dia tanya IP address, kemungkinan ada attacker yang akan jawab. Dia akan jawab dan cakap YouTube punya IP lah, dia lah seperti ini. Tapi sebenarnya IP yang dia bagi IP yang salah ataupun yang bogus, yang memang IP yang dia telah linkkan dengan dia punya YouTube yang dia telah deface, yang dia boleh curi maklumat kita. So macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut? So pakar-pakar saintis telah keluarkan, komputer saintis telah keluarkan satu benda namanya DNSSEC. DNSSEC ni menggunakan kriptografi dan digital signature tadi, di mana proses pertanyaan alamat IP address ni pada server ke server yang di luar sana itu telah di-encrypt menggunakan digital signature dan juga public key lah. So setiap communication, sebagai contoh kat sini, kalau katakan ada 5 server yang terlibat daripada root kepada intermediate, so setiap communication itu telah di-encrypt dengan digital signature. Dengan cara tu kita boleh memastikan bahawa sebaran jawapan daripada server tersebut itu adalah betul-betul daripada server yang sepatutnya, bukan daripada server yang dibuat oleh attacker lah. So ini tujuan DNSSEC. Okey. So dalam kajian ni telah pun kita ada iaitu mampu telah pun melaksanakan DNSSEC. Sebagai contohnya kalau kita tengok kat sini, sebagai contoh kalau saya query Intan menggunakan satu website untuk chat, nama dia website ininternet.nl ni,
kita dapat kat sini bahawa mereka telah mengatakan bahawa DNZ untuk Intan telah pun ada dan dia telah ready lah. So di sektor awam sekarang ni memang telah guna DNZ lah. Kebanyakannya mampu telah pun mewajibkan kita menggunakan DNZ. Okay, kemudian yang ketiga, DKIM. DKIM ni apa? DKIM ni namanya ialah Domain Key Identified Mail. Dia untuk mail server kita lah. So, okay. Dia masalah sebenarnya ialah dalam email kita sebelum ni ialah dia macam ni email. So, kalau kita tengok sebelum ni, kita banyak dapat email phishing kan yang mengatakan bahawa kita tengok daripada sebenarnya email tu dia macam seolah-olah macam www.jpa.gov.my. Apabila kita baca email tersebut, rupanya bukan daripada JPA. Dia daripada orang lain yang cuba phishing kita lah. Tapi bila kita tengok alamat email penghantar, sebenarnya daripada JPA. Tapi sebenarnya bukan daripada JPA. Sebab zaman dahulu, sebelum ada DKIM, ataupun sebelum ini, ataupun protokol sedia ada, sebenarnya kita boleh, orang kata apa, kita boleh spoof alamat email orang. Maksudnya attacker, dia boleh je guna nama alamat email siapa-siapa pun. Dia tak ada masalah sebab protokol email memang macam tu. Dia tak menghalang. So dia punya protokol email, kita boleh buat macam tersebut. So macam mana kita nak menghalang masalah tersebut? Para saintis telah keluarkan satu benda nama dia DKIM. DKIM ni apa? DKIM ialah untuk memastikan bahawa bila orang tu kata dia hantar email menggunakan domain JPA, memang dia yang hantar. Orang yang tak boleh nak spoof lah. Caranya ialah dia menggunakan kaedah nama dia Domain Key Identified Mail. Apa yang berlaku ialah semasa menghantar email, penghantar tersebut dia akan encryptkan email dia. Dia akan encrypt email dia menggunakan public key dia, private key dia. Encrypt email dalam menggunakan private key dia. Okey. Dia bukan encrypt, dia sebenarnya dia akan menggunakan digital signature, dia akan hashkan dia punya email dia, and then lepas tu dia akan encrypt menggunakan private key dia, dan dia akan letak dalam header email tersebut. So dia hantar email dia tidak ada encrypt, dia akan hantar email, tapi tambahan daripada email tersebut dekat header ialah satu benda yang kita nama sebagai hash value yang dia hash daripada email yang kita hantar tersebut, dan dia encryptkan hash value tersebut. Dan dia encrypt menggunakan private key dia. Dan dia akan hantar. So bila penerima bila dia sampai email, dia dapat email, dia akan baca email tersebut lah. So in order untuk dia verify bahawa betul-betul email ni daripada penghantar yang sebenar, sebab kat header tu ada satu benda yang telah di-encrypt, dia akan decrypt. Dia akan decrypt menggunakan public key penghantar. So dia akan dapat the hash value. The hash value nanti dia akan gunakan untuk dia match dengan email tu, dia kena hashkan balik, dia akan matchkan dengan hasil tersebut. Kalau sama maksudnya betul daripada penghantar dia. Kalau tak, bukan daripada penghantar yang sebenar. Okey, itulah tujuan DKIM dia. So bila kita buat macam tu, kita boleh mencapai sesuatu yang kita panggil sebagai, kita boleh verify bahawa betul-betul email ni daripada orang daripada domain @jpa.gov.my. So dengan itu kita boleh mengelak phishing lah. So tak ada orang yang boleh phishing kita dah. Sebab bila kita dapat email daripada sektor awam, memang dia betul-betul daripada orang daripada sektor awam, bukannya attacker yang cuba nak curi maklumat kita pun sebagainya lah. Okey, ini salah contoh dia lah. Kalau ini adalah saya test menggunakan email intanbk.intan.my, di mana kalau kita nampak kat sini dia menunjukkan bahawa telah lulus semualah. Lulus DKIM, DIMAK dan SPF. So satu lagi SPF ni adalah satu kaedah juga untuk mengelakkan phishing, tapi sebab dia tak menggunakan kriptografi, so saya tak cover kat sini lah. Okay, kemudian kita ada JPKI. JPKI ni adalah daripada mampu lah. Okay, JPKI ni adalah Government Public Key Infrastructure. So dia banyak kita gunakan JPKI untuk apa? Untuk sistem-sistem kita lah. Sebab untuk perolehan JFMAS semuanya menggunakan JPKI ni. So JPKI ni macam mana? JPKI ni adalah kita dibekalkan dengan token kan. So siapa-siapa yang terlibat dalam perolehan dan JFMAS, mereka akan dapat satu token. So token tu kita panggil hardware based cryptography, di mana dalam token tersebut ada kita punya private key kita. Ada kita punya private key kita, di mana
Sebagai contoh untuk e-perolehan, kalau macam kita jadi pengurusi perolehan ke apa, pengurusi penilaian, bila kita nak hantar kita punya dokumen terakhir kita kena masukkan token dan kita kena masukkan password dan hantar kan. Kalau tak boleh hantar. Maksudnya kat sini ialah tujuannya untuk memastikan bahawa orang yang dilantik tu betul-betul yang verify dan menghantar dia punya dokumen. Kalau tak, sistem tak terima. Maksudnya dengan ini dia boleh memastikan bahawa walaupun ada orang yang tahu password dan username kita, kalau dia tak ada token kita, maksudnya dia tak boleh hantar juga. So boleh mengelakkan orang lain daripada buat sesuatu yang tak baik lah. Maksudnya ada orang curi password kita dan sebagainya. So dia jugalah salah satu contohnya encryption ataupun kriptografi yang kita gunakan dalam kita punya government lah. Cuma untuk GPKI ni dia sebenarnya GPKI ni bukan RA lah ataupun bukan CA. Dia cuma satu unit di mampu. So it's not CA dan bukan juga RA. Sebab ada orang tanya sebab government Malaysia ada CA ke? Sebab GPKI ni bukan CA. Sebab CA kat Malaysia kita belum ada CA. Kita ada RA saja, registry. Di mana ada 4 lah. Iaitu sebagai Trustgate kan, MSC Trustgate. Di bawah Telekom ada satu, saya tak ingat nama dia apa. Kemudian kita ada di bawah Post kan, DigiCert Post, tak silap saya. Okey, so itu GPKI, iaitu kita ada token lah. Token tu pun salah satu penggunaan kriptografi di sektor awam. Kemudian yang terakhir sekali saya nak sentuhkan di mana untuk secure programming lah. Untuk secure programming pun banyak juga kita telah apply kat sektor awam, di mana programmer telah pun diberi awareness untuk menggunakan password yang telah di-hash. Sebagai contohnya di skrin saya tunjukkan satu snap daripada Laravel punya programming lah. Di mana sebelum ni kalau sebelum ada satu programming pada zaman dahulu, bila kita buat sistem, bila kita create kita punya username dan password, biasanya programmer akan simpan password dalam bentuk plain text. Kalau password kita EBC 123 dekat database, nanti kita akan dapat 1, 2 dan 3 jugalah. So dengan kaedah secure programming sekarang ni, di mana instead of kita simpan 123 AB123 dekat database, kita hashkan dulu password tersebut. Kita hashkan password and then baru kita simpan kat database. So apa kebaikannya? Kebaikannya ialah katakan bila password kita ataupun database kita telah orang kata apa, telah dikompromis oleh attacker, di mana kalau attacker dia boleh gunalah banyak macam kaedah untuk dia dapat access pada database kita. Bila dia buka, dia tengok dia tak nampak password lah, dia nampak hash. So bila nampak hash susah juga lah, tak ada fungsi juga untuk dia. Dia cuma tahu username tapi password dia dalam bentuk hash, di mana tidak boleh gunakan jugalah, kecuali dia pandai ke macam mana dia nak buat, boleh juga. Tapi sebenarnya at least bila dia nampak tu, dia nampak hash punya value, bukan nampak password yang telah disimpan. Okay, so itulah secure programming. So saya ingat dah dekat pukul 10. So this is the ends untuk saya punya portion hari ni. So saya buka untuk sebarang persoalan kalau ada nak tanya, dan serahkan kembali kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Nazrul bin Omar di atas perkongsian yang sangat menarik dan banyak memberi manfaat kepada semua peserta webinar pada kali ini. Dan dijemput kepada para peserta yang berada di Zoom, sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan, Anda dipersilakan. Sekiranya. Okey, baiklah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan-puan, webinar ini akan diteruskan lagi dengan sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh DSP Puan Lai Meleng, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Sabah.